Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang saya hormati Tuan Imam, Presiden Kuasa Masjid Tun Abdul Razak Oppo Perlis, tuan-tuan, puan-puan Allah sekalian. Pertama sekali, marilah sama-sama kita manjatkan rasa syukur kita kepada Allah SWT kelimpah kurnianya dengan rahmatnya, diberi masa kepada kita, diberi tenaga, diberi kesihatan. Dari kesempatan pada hari ini dapat sama-sama kita hadir untuk sama-sama kita solat maghrib berjemaah, dan dapat sama-sama kita sambung kuliah mingguan kita. Untuk maklumat tuan-tuan, pada hari ini tuan-tuan, tarikh 28 Julai bersamaan dengan 7 Zulhijjah. Dan pada hari ini tuan, kita akan berhenti set tajuk-tajuk yang sebelum ni. Kita akan sentuh tentang tajuk ibadah korban, yang mana hari ini tuan-tuan 28 Julai dan tarikh pula 7 Zulhijjah. Dah masuk pada hujung-hujung Zulhijjah, nak dekat raya tuan. Itu kita lagi 3 hari lebih kurang nak sambut Aidil Adha. Kita nak rujuk balik apakah dalil, apakah hujah, dan apakah suruhan, apakah larangan berkaitan dengan ibadah korban ni. Kalau tak ingat balik pun kita tidak tahu untuk sentuh. Cuma kita nak ulang kaji balik apa tentang ibadah korban ni tuan-tuan. Pertama sekali tuan-tuan, untuk maklumat tuan-tuan, hari Jumaat ni ada keluar SOP tu daripada kajian Perlis ataupun Jahid. Aku semayang mula pukul 8 kan. Aku ada masjid mana yang tak tahu lagi tu, dia mula awal pukul 8, besarlah. Ada yang mula pukul 8 suku sebagainya. Tapi dia selaras mula pukul 8. Nak bagi mudah nanti, mula awal nanti boleh orang yang nak korban tu dia buat laksanakan ibadah korban dengan awal. Ada SOP pula tuan, satu masjid tak boleh lebih pada 10 ekor. Maksimum 10 ekor. Satu ekor pula lebih kurang 10 orang, 20 orang kot. Lebih kurang dia punya pengurusan dia tu kan. Kalau tengoklah, kalau 10 ekor tu kali dengan 20 berapa orang boleh ada pada satu masa tu. Tak boleh buat kenduri, kena bungkus tu kan. Tu dia punya. Adalah, saya pun tak baca ada banyak berapa dia punya poin-poin tu. Dia mungkin kemarin baru keluar tu kan. Kita pada hari ni tu kan, kita tengok sikit tu kan tentang top 10. Apa dia top 10 tu kan? Iaitu 10 hari pertama Zulhijjah. Jadi apa yang istimewa 10 hari pertama Zulhijjah ni? Dari Ibnu Abbas radhiyallahu, Rasulullah SAW bersabda, tiada hari di mana amal soleh lebih dicintai Allah melebihi hari-hari ini. Saya kata tuan-tuan, dalam banyak-banyak amal soleh ni, kita ibadah, Allah paling suka bila? Tak lebih daripada 10 hari pertama Zulhijjah. Jadi pada minggu ni tuan-tuan, termasuk hari yang mana? Hari yang mulia, ataupun hari yang Allah paling sayang, paling suka. Kita semayang Isya tadi ni, Maghrib tadi ni, tak sama pahala dia minggu lepas kan? Maghrib minggu ni, hari ni tempat ni tak sama dengan minggu depan, Selasa depan. Sebab apa? Pahala dia dan dia punya Allah lebih suka kan? Kita buat Isya sekali lagi pula, contohnya kan? Sebab apa? Di dalil dia, sahabat tanya, ya Rasulullah, tidak juga jika dibandingkan dengan jihad ya Allah. Ya Rasulullah, kalau pergi perang ni mana lebih besar di pahala? Rasulullah SAW menjawab, tidak juga dengan jihad. Pergi perang, pahala kita ibadah ni lebih besar lagi, kecuali seorang yang berjihad dengan jiwa dan hartanya lalu gugur mati syahid. Kalau dia pergi perang tiba-tiba tak balik, mati dah tuan-tuan, mati syahid, bau pahala dia tu besar daripada ibadah kita hari ni tuan. Jadi tuan-tuan, kalau boleh tuan-tuan nak pergi perang, kita bila nak pergi tak tahu. Nak pergi lawan tu Israel tu, Yahudi tu, dia jauh sangat kan? Senjata nak pegang bekot pun tak, tetok pun tak ketahuan. Orang tetok pun tu, pergi tetok pun tu, target betul-betul dah. Jadi panjang cerita tuan. Jadi tak perlu risau, nak pergi perang tak ada, kita guna ibadah ni tuan. Dua atas tingkat semayang, tak pun tak ada tingkat semayang, tu naik motor sekali lagi, mulut berzikir tuan, terkumak kami tuan. Tuan duduk dalam masjid dah ni,
telinga dengar kuliah, tapi hati dia berzikir, pahala besar tuan. Kita sedekah tuan, duit kan, kalau boleh tuan perbanyakkan amal soleh. Dengan apa? Perbanyakkan puasa, tentunya puasa hari Arafah kita sentuh sekali lagi. Perbanyakkan takbir, tahlil, tahmid, banyak amal soleh. Itu benda yang boleh kita buat. Contoh tuan-tuan, keutamaan 10 hari pertama Zulhijjah. Keutamaan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. 10 hari pertama di bulan Zulhijjah adalah hari-hari yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melakukan amalan-amalan yang saleh. Dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tidak ada hari di mana amal saleh saat itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hari-hari ini, yaitu 10 hari dari bulan Zulhijjah. Jadi dalam banyak-banyak amal soleh ni Allah sayang, Allah suka. Jadi dalam banyak-banyak tu, kalau kita buat di 10 hari pertama Zulhijjah ni, lebih Allah sayang lagi. Kalau kita makhluk ni, kalau orang sayang kita, minta apa pun boleh. Minta tu, minta ni. Sebab apa? Orang suka kita. Bayangkan kalau Allah suka kita tuan-tuan, Tuhan segala Tuhan, Raja segala Raja suka kita, kita minta apa pun boleh tuan. Bahkan kita minta syurga pun Allah bagi tuan. Tapi syarat tuan-tuan, kita macam mana cara-cara dia nak bagi Allah sayang kita, nak bagi Allah suka kita. Ni 10 hari pertama ni kita buat tuan. Hari ni dah 7 Zulhijjah, masuklah maghrib, dah 8 Zulhijjah kan, itu jadi kita buat tuan ibadah yang Nabi ajak kita ni. Para sahabat kemudian bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak juga jihad fi sabilillah? Beliau menjawab, tidak juga jihad fi sabilillah, kecuali seseorang yang keluar berjihad dengan jiwa dan raganya, dengan hartanya, lalu dia tidak kembali, tidak dengan hartanya, tidak pula dengan nyawanya. Kalau betul dia pergi perang, tak balik, mati syahid, baru pahala dia besar pada kita. Kalau kita banding dengan pergi perang ni, dia balik, tak sakit pun, tak cedera pun, tak mati pun, kita ibadah kita ni lebih besar lagi, lebih Allah cinta lagi tu kan. Jadi orang pula tu kan. Hadis Bukhari. Dia apa dia tuan? Amal soleh sepanjang bulan 10 hari pertama ni. Ada lagi baki 2 hari tu kan. Hari ni 7 atau 8 lah hari ni. Masuk maghrib ni, masuk hari lain 8, 9, 10. 3 hari lagi tu kan. Kita boleh pertingkatkan amal soleh kita. Dalam riwayat lain dari sahabat Ibnu Umar, Nabi SAW bersabda, tidak ada hari yang paling agung dan amat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berbuat kebajikan di dalamnya daripada 10 hari Zulhijjah ini. Maka perbanyaklah tahlil, mengucapkan la ilaha illallah, takbir, mengucapkan Allahu Akbar, dan tahmid, mengucapkan Alhamdulillah pada saat itu. Hadis Ahmad. Apa dia kita boleh buat? Kalau tuan-tuan rajin zikir, Alhamdulillah, dan Allahu Akbar, la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, sebagainya. Minta tuan, doa tuan, apa? Zikir, basah mulut kita ni. Sekejap lagi balik, nak pergi mana? Kampung guru monti trafik light tu, berapa? 30 saat. Mulut dia subhanallah, walhamdulillah, bulan Allahu Akbar. Dapat pahala tuan. Pahala boleh, Allah sayang kita. Kan? Dia angkat darjat, dihapus dosa tuan. Banyak benda tuan. Betul, zikir pada hari ni tuan tak sama zikir pada minggu depan, pada minggu lepas tuan. Sebab apa? Pahala dia lipat gandakan. Jadi kita pulun tuan. Dan saya dulu pun kalau tak ngajak tuan-tuan tak tahu bila ni hari raya lah pulun, semayang raya, zikir, takbir pagi raya, buat korban. 3 tu yang kita tahu. Rupa-rupanya mula awal lagi dah 1 Zulhijjah dah mula dah. 2, 3, 4, 5. Hari ni dah 8 dah tuan-tuan. Dia ada lagi 2 hari lagi baki. Kalau boleh tuan-tuan, kita pulun. Itu yang kedua. Yang ketiga tuan-tuan, jom puasa Arafah. Apa dia ni? Kita puasa hari Arafah. Bila ni tuan-tuan? Hari ni 8 dah masuk maghrib. Esok ni masuk asar, maghrib esok ni dah masuk 9. Jadi hari Khamis ni kita puasa tuan. Apa pahala dia? Puasa Arafah 9 Zulhijjah dapat menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Tuan-tuan ambil hari Khamis ni puasa, apa jadi? Setahun ke belakang Allah padam dosa tuan. 2020 lah ni, 2019 Allah padam. Tahun depan 2021 kita pun tak tahu nak hidup tak hidup lagi. Kalau tuan-tuan puasa hari Khamis ni, Allah padam siap-siap tuan. Ni janji Nabi tuan. Nabi dah peluang tuan.
Nak jumpa tahun depan tak tahu lagi. Kau tahun depan ada, kita yang tak ada tuan. Jadi kita pulun. Bila masa yang ada ni depan mata, buat tuan. Dipulun. Sebab apa? Dia setahun sekali saja offer. Setahun ke depan, setahun ke belakang Allah padam. Cuma dalam dalil ni Nabi sebut lagi puasa Ashura 10 Muharram akan menghapuskan dosa setahun yang lalu. Kita puasa 10 Muharram pula bulan depan, tahun baru nanti ni. Jadi satu hari itu, hari Ashura, 1 tahun ke belakang Allah padam. Nampak tak Nabi habang di sini? Hari Ashura 10 Muharram puasa. Kita hari Ashura 10 Muharram kenduri zakat. Buat Ashura. Betul tuan? Jadi ustaz ni kata boleh, ustaz tu kata tak boleh. Sebab apa dia lagu tu tuan? Sebab dalil yang sahih kita puasa. Tapi kita yang apa yang berlaku di masyarakat kita, hari itu kenduri zakat. Kucing bubuk kita kenduri. Macam mana nak clear tuan? Jawapan dia, boleh dah dapat buat Ashura, nak buat makan buatlah, tak ada masalah. Tapi jangan makan siang hari. Bila makan, maghrib sekali ramai-ramai kita makan ramai-ramai. Tak ada masalah. Siang kita kucing bubuk, malam maghrib kita makan. Sunnah pun boleh, kenyang pun boleh. Ni dak hari tu pulun makan. Rugi setahun ke belakang Allah padam dosa kita. Orang nampak tak? Jadi semua ni tuan balik pada hadis yang sahih, sunnah yang sahih. Sebab tu tuan, awak jadi lagu tu. Punya lagu tu cerita dia ada yang kata boleh, tak boleh sebab apa? Cerita dia ni dalil dia. Yang mana hari tu Nabi suruh puasa. Kita pula hari tu kita kena beri zakat. Tak betul lah tuan. Cuma macam mana nak buat? Mungkin kita boleh buat bubuk Ashura tu kucing pagi hari, tengah hari tu, tapi jangan makan siang hari, makan di malam hari. Okey, tajuk kita hari ni, ibadah korban menurut sunnah. Apa Nabi ajak kita? Apa Nabi pesan kat kita tuan? Iaitu ada satu bab ni, apakah korban itu wajib ataupun sunat? Ni kita bincang dulu ni. Cuma nak perangat balik tuan, nak bagi tuan tahu balik. Punya ada orang kata wajib, tapi ada orang kata sunat. Sebab apa timbul banyak pandangan? Ni dalil antara dalil yang sebut tuan. Hukum tentang kurban ini sebenarnya diikhtilafkan oleh para ulama. Ada yang mewajibkan, ada yang mensunnahkan. Tapi lebih cenderung kepada yang mewajibkan bagi orang-orang yang mampu. Jadi kita faham di sini ada orang kata wajib, ada orang kata sunnah. Bila cek-cek balik, yang kata wajib tu bukan semua orang. Dia mampu, dia ada duit, dia kena berobat. Tu dalil dia. Sebab apa yang kata lagu tu? Ni antara contoh dalil-dalil yang menyokong pandangan kata wajib bagi orang yang mampu. Berdasarkan banyak dalil tentang masalah itu. Dalil pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa orang yang memiliki kemampuan untuk berkurban tapi dia tidak berkurban, maka jangan dekat-dekat tempat salat kami. Hadis Ahmad, apa dia? Dari yang pertama ni, kalau dia tu mampu berkorban, jadi dia mampu, berkemampuan, tapi dia balok liat bahasa kita, dia tak mau berkorban. Apa jadi tuan? Nabi sebut di sini, maka jangan mai semayang dengan kami, jangan mai masjid kami. Nampak tuan? Seolah-olah nak abang kata Nabi boykot orang yang dia mampu berkorban tapi dia tak mai, dia tak mau berkorban. Ini dalil pertama. Hadis Ahmad tuan. Kita pergi lagi. Dekat tempat salat kami, kata Syekh Ali Hasan Al-Athari hafizahullahu ta'ala, beliau menyatakan seolah-olah orang itu sudah dianggap meninggalkan yang wajib, maka salat dia kepada Allah tidak ada artinya karena meninggalkan yang wajib tadi. Asal dia tuan-tuan, sebab apa? Dia dah mampu, dia ada duit sebagainya, tapi saja tak mau berkorban. Jadi bila buat lagu tu, dia meninggalkan kewajipan tadi. Jadi bila semayang tadi, seolah-olah macam tak ada apa, kosong. Buat pun jadi macam tak ada apa tuan. Wallahualam, ni ulama bincang. Jadi tuan, kalau boleh tuan, kita buatlah korban. Cuma ustaz, saya dah buat 3 tahun. Tahun ni yang tak buat. Sebab apa? PKP ni jadi sompok sikit. Masjid pun tak tahu, SOP pun keluar lambat. Lepas tu nak buat sembelih macam mana, berapa orang. Jadi panjang cerita, dia rumit. Kalau kerana lagu tu, lain cerita. Ni sebab apa tak buat? Saja tak buat, malah. Alasan tu tuan, dia tak kuat kan. Ni berapa tahun tu buat ni? Umur 30 tu buat dah. Lah 60, 30 tahun, 3 tahun buat. Mai tahun ni saja nak rehat, jemu dah buat.
ibadah dia akan jemu tak jemu. Sampai haul, sampai masa kita mampu, kita buat tuan. Ni tuan boleh tuan, handset boleh bayar tuan. Line internet apa mau RM50, RM60, apa Astro orang tu buh RM50, RM100. Internet pula Unify buh RM1000 apa, RM120 kan. Kita boleh buat macam-macam. Atau ni korban setahun sekali. Takkan kita boleh ejah tuan. Jadi kita buat tuan. Itu yang kedua. Okey, kita pergi tuan. Seorang pemulung berusia 60 tahun bernama Sahnun menghebohkan warga di Mataram karena menyerahkan uang 10 juta ke panitia masjid di kampungnya untuk ikut beribadah kurban niat memotong seekor sapi. Menurut warga, meski berprofesi sebagai pemulung barang bekas, Sahnun rutin mengikuti pengajian dan setiap tahun selalu ikut berkurban, dan pada tahun ini berhasil mengumpulkan uang untuk membeli seekor sapi. Inilah Sahnun, wanita. Tuan, Sahnun tu tuan. Apa dia? Kerja dia apa? Kutip plastik-plastik tu. Sekilo mungkin lah RM2 ke. Saya pun tak tahu lah, saya pun tak follow dia punya ni. Dia kata, dia kuat apa? Dia kutip 10 juta rupiah kan. Duit kita India tu tuan pergi, saya pergi dulu lama dah. 1 juta rupiah, 300 lebih kita. Kalau 10 juta rupiah, duit kita 3,000 lebih. Dia dapat seekor lembu lah tu kan. Kita ni, berapa ringgit tahun ni setumpuk? Setumpuk 750. Wih, mahal no. Tu dia kan. Kawan kita tu kan nampak, dia akan setumpuk seekor lembu dia buat kan. Kalau nak sebudaya, kita buat kan. Habis tu kita tak fikir lagu tu. Sebab apa? Tak ada keazaman, tak apa nak tahu sangat. Dan kalau boleh tuan lepas ni, kita simpan lah. Kalau sehari RM50 tuan, lepas sebulan RM50, setahun dah dapat 600. Dah boleh buat setumpuk dah tu kan. Kita tu baru 50. Kalau kita buat tuan 100 sebulan, dah 1,200. Boleh buat kambing besar lah tuan. Contohnya. Jadi atas kita sebenarnya. Jadi tak ada alasan kalau kita tak buat ni. Okey, lebih lagi tuan. Dari yang keseterusnya Al-Kausar ayat 2, iaitu fasal li rabbika wanhar. Itu Allah sebut dalam Quran. Allah berfirman, maka dirikanlah solat kerana Rabbmu, kerana Tuhan kamu, sama dia Allah, dan berkorbanlah. Semayang dulu baru berkorban. Ini dalil dia. Dia ni bagus lah, korban sampai 20 ekor lembu. Bagus. Semayang tak? Tak pernah nampak main semayang pun. Masjid pun tak nampak. Jumaat pun bayar. Bayar gagah setahun sekali. Kacau kan. Ibadah dia buat, korban. Tapi semayang dia tak buat. Kalau perasan balik, semayanglah baru berkorban. Semayanglah baru berhaji. Semayanglah baru berzakat. Semayanglah baru hak lain. Semayang tu utama. So tu kita tengok ni, semayang ni tiang agama. Tak ada tiang, oban masjid kita. Buat masjid berapa tingkat? Banyak tingkat, tapi tak buh apa tiang, oban kan. Kok mana pun kena ada foundation dia, asas tiang. Ada tiang, baru hak lain tu kita buat. Baru kukuh ibadah kita. Di semayang tu tiang agama. Lepas semayang, berkorbanlah. Ni dalil surah Al-Kausar ayat kedua. Okey, kita pergi lagi tuan. Hikmah di sebalik korban ni, apa yang Nabi sebut, apa yang Allah sebut dalam Al-Quran tentang kelebihan berkorban ni. Hikmah di balik syariat kurban. Pertama, berkurban adalah wujud taqarrub, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka dirikanlah salat karena Rabbmu dan berkurbanlah. Yang saya baca tadi surah Al-Kausar ayat 2, fasal li rabbika wanhar. Semayanglah kerana Tuhan kamu dan berkorbanlah. Dari ini kuat. Kata Allah sendiri suruh kita berkorban. Kedua, ibadah kurban adalah sunnah Nabi kita yang mulia Ibrahim alaihissalam. Jadi yang kedua pula, poin dia, jangan duk heran pula awak kita ni kena berkorban. Tak kan? Sebelum kita, umat sebelum kita pun dah lama berkorban. Contohnya Nabi Ibrahim, dia berkorban tuan. Yang menariknya, dapat mimpi tu tuan, dia sembelih anak dia. Dia tanya anak dia, ya apa tu ayah dia beritahu, aku kena sembelih engkau. Anak dia silakan. Kalau kita ni, ayah mimpi nak kena sembelih hang ni. Ayah gila apa nak sembelih anak ni. Tu kita kata kan. Tapi tak, orang yang beriman ni sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami patuh. Itu apa Nabi Ibrahim dan anaknya. Kita pun sama juga, sami'na wa ata'na. Ketiga, ibadah kurban mengandung ungkapan kasih sayang kepada orang-orang fakir dan miskin. Dengan ibadah korban ni, kita sayang fakir miskin, orang susah. Sebab apa? Kita hari-hari makan kenyang-kenyang,
Tadi makan daging apa? Daging steak bakar. Tu dia kemarin dulu makan apa? Daca kambing. Kan? Minggu lepas makan pula. Tu dia kambing golek pula. Semua daging. Yang kawan kita orang susah ni nak makan daging pun setahun sekali tu kan. Lebih market tu kan. Harga pun macam saham. Hari ni 34, esok 35. Lusa 36. Ni nak kaya dia pula ni 30 berapa tak tahu tu kan. Tu daging tu kan. Baru sekilo tu kan. Ni anak umur ramai sebenarnya. Itu kan kita bagi kan. Korban ni tanda kita sayang pada fakir dan miskin. Dengan ibadah kurban, seseorang bisa menyambung silaturahminya. Dengan ibadah kurban, kecintaan akan tumbuh. Dengan saling memberikan hadiah. Jadi dengan berkorban ni kita erat silaturahim. Sebab apa? Ibadah korban ni menariknya, daging korban tadi dia ada 3 bahagian, satu tumpuk, 3 pecah. Kita boleh makan kita sendiri, kita boleh bagi kepada orang susah, fakir miskin, orang anak yatim ke. Dan ketiga, bagi kepada orang yang kita tak minta-minta. Orang senang, kawan kita, jiran kita yang ada duit pun kita bagi juga. Sebab apa? Hadiah, kasih sayang kan. Itu bezanya korban ni. Jadi kan semua kita cater. Orang susah pun kita bantu, kawan-kawan kita pun kita ingat, tanda ingatan kita bagi juga. Dan kita pun family kita makan ramai-ramai kan. Erat silaturahim. Nabi SAW bersabda, saling berbagilah hadiah agar kalian saling mencintai. Keempat, dalam ibadah kurban terdapat ibadah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sebalik kurban tuan-tuan ada lagi apa? Ibadah tu tanda syukur. Kita Allah bagi sihat tahun ni, 2-3 tahun lepas duk hidup masuk KMC, PMC, adalah ni KPJ pula kan. Mai tahun ni alhamdulillah sihat. Boleh buat macam-macam. Allah bagi kesihatan. Kita berkorban tuan-tuan. Tanda syukur. Mungkin kita anak kita tahun ni boleh mengaji kan, boleh berkahwin pula, habis selesai semua dah. Kita pun tak ada siapa dah. Tanggungan kita semua lepas. Contoh. Kita pun naik gaji ke, naik pangkat ke apa ke. Tanda syukur tuan-tuan. Jadi dengan ibadah korban ni tanda kita dekat dengan Allah. Tanda kita berterima kasih tuan-tuan. Jadi kita bersihkan jiwa dan harta kita. Karena dengan kekuasaannya lah dia telah menundukkan binatang ternak bagi kita semua. Telegram. Jadi tuan, ibadah korban buatlah tuan. Kalau tuan ada kemampuan, carilah dan lagi tuan. Okey, jenis binatang korban. Apa dia binatang korban yang ada tuan? Kan? Yang pertama, korban hanya sah dengan unta, lembu. Unta ni Arab lah. Kita di Malaysia lembu. Tak apa kalau Langkawi tu lembu tak banyak. Kerbau termasuk keluarga binatang ternakan. Kambing, kambing biri-biri silakan. Kambing janapari, kambing bor, kambing apa? Kambing kampung. Silalah. Keluarga kambing ni boleh kita berkorban. Dia binatang ternakan. Ustaz, tahun ni saya nak sembelih ayam 300 ekor. Boleh tak? Boleh sembelih. Tapi bukan nama korban. Tu nama kenduri. Buatlah 300 ekor kah. Tahun ni kita buat itik pula lah. Itik salai pula. Buat masakan ni apa? Masakan Negeri Sembilan contohnya. Buatlah salai berapa ekor pun, 1000 ekor pun tak boleh tanding dengan pahala korban. Dia mesti binatang ternakan yang Allah sebut. Surah Al-Hajj ayat 34. Apa dia tadi? Unta, lembu, kerbau atau kambing. Keluarga tu saja kan. Okey, ini fisik tuan. Ni saya duduk golek tengok dulu ni, cari-cari ada jumpa gambar ni. Tu heran gambar apa ni? Kucing apa besar ni kan? Rupanya tuan-tuan kambing ni tuan-tuan ni apa yang saya ingatkan gambar ni, dia ikut jumpa tepi jalan gitu dia bagi makan kan, bagi roti, bagi macam-macam kan. Rupanya bila tengok balik gambar ni, tengok gambar macam mana tuan. Kambing ni tuan-tuan, bukan kambing jumpa. Kambing ni tuan dia belok. Tu dia peluk tuan, dia pegang. Dia tak pakai helmet tuan. Tuan. PKP ni kadang dia boleh pakai tudung mulut, dan dia buruh mulut kan. Nampak kata orang ni macam ni. Kucing dia belah tapi tak apalah kucing. Ni kambing belah macam kucing. Kalau macam ni nak buat korban pakai dok kan. Kayau ada kan. Okey. Waktu sembelihan selepas solat Hari Adha. Rupanya bila berkorban ni, bila nak sembelih korban ni. Dia dapat tu dia kan. Bukan kita boleh suka-suka sembelih ibadah korban kita ni. Binatang ternakan tadi tu kena tengok pada masa dia. Bila tuan-tuan, dalil daripada hadis Tirmizi, janganlah sesekali salah seorang antara kamu
menyembelih korban sehinggalah selepas selesai solat Adha. Dalil pertama ni, nak sembelih korban jangan sembelih sebelum selesai sembahyang raya. Mai sembahyang raya tu, balik tu baru kita pesah korban. Nampak ni dia yang pertama tuan. Ni yang pertama. Menyembelih binatang korban hanya boleh dilakukan setelah selesai solat hari raya. Tidak dihukum sebagai ibadah korban bagi sesiapa yang menyembelih sebelum selesai solat Adha. Nampak tuan? Apa dalilnya? Baginda bertanya kepada sahabat ni, apakah disembelih sebelum solat? Ni apa sembelih ni sebelum semayang ke? Ia menjawab, ya, kami sembelih sebelum semayang. Baginda bersabda, itu adalah daging kambing sedekah, bukan daging kambing korban. Ustaz tahu ni masjid kita 10 ekor. Apa kata kita buat awal? 2 ekor sebelum subuh, sekok lagi selepas subuh, lagi 7 kita buat selepas semayang raya. Bagus juga idea hang. Kena pula raya tahun ni hari Jumaat. Kalau kita buat 10 ekor, sampai semayang Jumaat lagi tak habis. Nampak? Selesai masalah tu. Tapi rupanya tuan-tuan, segi pahala tak selesai. Lembu yang sembelih ataupun tu buat 3 ekor awal tadi tak dikira lembu korban, kambing korban. Apa dia lembu tu? Status dia sedekah. Jadi kalau kita sembelih tadi, halal tak makan? Boleh makan, boleh kenduri, tapi pahala korban tak dapat, rugi. Simpan duit setahun, beli 2-3 tumpuk, tiba-tiba main nak ni buat awal, sembelih awal, tadi tak jadi lembu korban. Macam mana nak jadi lembu korban? Dia cari sekok lagi pula, buat pula selepas sembahyang raya baru dapat. Itu cerita dia rugi kan. Jadi sebab tu ibadah mesti belajar, bukan main suka-suka, main raduk-raduk buat ikut dan. Dia mesti tunjuk contoh Nabi. Yang ni akibat dia, bila buat awal lembu atau kambing tadi tak nama lembu korban, kambing korban. Nama dia apa? Kambing sedekah saja kan. Macam mana? Macam kita sembelih hari ni, sembelih bulan lepas, sembelih minggu depan ke, selepas raya ke, itu status dia. Jadi tak sama pahala korban kan. Nak tunggu pula tahun depan pula, 4 hari tahun depan pula. Raya pertama 10 hari bulan, raya kedua 11, 12, 13 hari Tashrik. 4 hari ni tahun depan pula nak boleh jumpa pula hari raya. Raya rugi kan. Kita tunggu tapi pergi buat awal, rugi kan. Sesungguhnya perkara yang pertama kita mulakan pada hari ini adalah hari raya. Buat apa? Solat. Benda pertama sekali buat apa pagi raya tu? Pergi semayang raya. Kedua, baru kita sembelih korban. Maka sesiapa yang melakukan serupa itu, dia telah mendapat sunnah kami. Siapa tiru lagu tu, dia ikut sunnah Nabi. Nampak? Nabi sebut, barang siapa yang menyembelih sebelum solat, sembelih awal, maka sesungguhnya sembelihan itu adalah daging yang diperuntukkan bagi keluarganya saja, bukan termasuk binatang korban sikit pun. Nampak kan? Hadis Muslim. Nampak kata apa? Rugi dah. Duk simpan duit, duk target nak dapat pahala korban, tersembelih awal. Sebab apa? Kawan kadang tak bagi kalut-kalut, hang sembelih awal sebelum semayang, saat lagi balik kita boleh masak dah. Pukul 11 kita boleh makan dah. Kalau tak buat lagu ni, saat lagi lepas Jumaat pukul 1-2 tak ketahuan hala lagi. Nampak kan? Ini bukan lagu tu. Jadi cerita dia, tengok balik macam mana Nabi ajak kita. Barang siapa yang menyembelih sebelum kami bersolat, maka hendaklah dia menyembelih sekali lagi sebagai ganti. Sembelih awal tadi sebelum sembahyang raya, kalau nak pahala korban, kena cari lembu lain, kambing lain, sembelih pula. Kalau tak penting tuan-tuan, Nabi tak pesan sobat lagu tu. Sesiapa yang menyembelih sebelum dia solat hari raya, maka hendaklah dia mengulanginya. Ini dalil Bukhari kata, kalau dia buat awal, pergi cari sekok lagi, dia buat pula. Allah Ustaz, saya tak mampu, ni pun simpan duit lama ni, belih kambing ni nak kutip 1,100, 1,200 ni, sekok besar ni pun simpan setahun, nak kena cari pula pakai dok lah. Rugi kan. Tentu kita dapat kambing sedekah saja, bukan kambing korban. Sesiapa yang menyembelih korban sebelum solat, maka sesungguhnya dia menyembelih untuk diri dia saja, untuk diri dia saja, bukan untuk kerana Allah angkat, untuk makan keluarga dia saja. Sesiapa yang menyembelih sesudah solat dan 2 khutbah, maka sesungguhnya sempurnalah ibadahnya dan tepatlah mengikut sunnah-sunnah orang Islam Nabi Muhammad SAW. Hadis riwayat Muslim tuan. Ini dalil tuan betapa pentingnya kita ikut sunnah Nabi. Okey, cerita yang seterusnya.
tidak menggunting rambut dan potong kuku. Tak boleh kita gunting rambut, potong kuku. Bila ni? Ada apa dalil yang Nabi sebut? Untukmu yang ingin berkorban. Okey, dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila telah masuk 10 pertama Zulhijjah, iza dakhalat asyrul Zulhijjah ni, dan kalian ingin menyembelih korban, maka hendaklah dia memotong rambut, tidak memotong. Janganlah dia memotong rambut dan kukunya sedikit pun. Siapa nak buat korban masuk 1 Zulhijjah sampai hari dia sembelih korban, dia tak boleh potong rambut, potong kuku sikit pun, tuan. Hadis Muslim. Ini yang pertama, tuan. Apa dia faham lagi? Bagi mereka yang ingin melaksanakan ibadah korban, dia tidak boleh menggunting rambut dan juga kuku semenjak bila? 1 Zulhijjah. Itu boleh. Sehingga bila? Sampai hari ataupun ibadah dia korban itu lengkap. Dalilnya, jika telah masuk 10 hari pertama Zulhijjah dan salah seorang antara kamu semua ingin menyembelih korban, janganlah memotong rambut dan kukunya walaupun sikit. Hadis riwayat Muslim dalam Sahih Muslim. Nampak tuan? Ini yang pertama. Contoh lagi tuan. Bagi seorang yang hendak berkurban, dilarang untuk memotong kuku dan rambut ketika memasuki 1 Zulhijjah sampai hewannya disembelih. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, barang siapa yang memiliki hewan yang hendak dikurbankan apabila telah masuk tanggal 1 Zulhijjah, maka janganlah dia memotong sedikit pun bagian dari rambut dan kukunya hingga dia selesai menyembelih. Apa? Hadis Muslim Abu Daud. Jangan dia potong kuku dan rambut sampai lembu tu selesai sembelih. Kalau kita lembu kita bila ni? Hari yang pertama. Bila? Lembu yang ke-6. Tu dia hari tu 10 ekor. Ke-6 berapa? Pukul 11 baru boleh sembelih. Jadi hari pertama, kedua, ketiga Zulhijjah sampai bila? 10 hari bulan tu, habis pukul 11.30 tu baru sembelih. Pukul 12.30 ke 1 lagi nak pergi kedai gunting, nak pergi potong kuku ke, gatai ke, apa ke, pergilah, silakan. Jadi sebelum tu terikat dengan larangan tadi. Allah Ustaz terlupa tahun ni pergi potong rambut hari yang ke-9, hari ke-8. Macam mana? Minta ampun kepada Allah. Itu je. Cuma boleh tak berkorban nanti? Masih teruskan korban. Cuma kita beringat lah, lain kali kena beringat. Sebab apa? Itu larangan dia. Sebab tu kan kena ambil bak. Ni dah gigi kuku lah, mulut tu orang tak perasan. Berhati-hati tu kan. Riwayat Muslim, Abu Daud dan lainnya. Yang dilarang untuk memotong kuku dan rambut adalah sahibul kurban. Siapa yang tak boleh potong rambut kuku ni? Penama korban tu. Kalau kita buat atas nama kita, kita lah tak boleh potong rambut, potong korban. Apa? Potong kuku. Kalau kita buat dekat isteri kita lah yang tak boleh potong rambut, potong kuku. Anak kita ke? Dia lah, bukan kita. Kalau kita buat pat tumpuk, ni isteri, ni anak sulung, ni cucu ke apa ke, contoh lah. Cukup orang tu, mereka tu yang tak boleh potong rambut, potong kuku. Kalau kita tak buat tahun ni, kita tak ada masalah. Tu dia apa? Kita kena faham, sahibul korban ni penama yang buat korban tu, yaitu orang yang hendak berkurban. Larangan tersebut berlaku untuk memotong dengan cara apapun dan untuk bagian kuku dan rambut manapun. Artinya mencakup larangan mencukur gundul atau mencukur sebagian saja atau sekedar mencabutinya, baik rambut itu tumbuh di kepala, kumis, sekitar kemaluan maupun di ketiak. Cerita dia, tak mana tumbuh bulu badan kita ni jangan tepi galak. Tarik bulu singa, bulu ketiak, bulu hidung, apa saja badan yang berbulu ni jangan buat. Ustaz, rambut dia luruh ni, terluruh pergi kat dia. Sikat-sikat, terkeluar rambut sikit ke apa ke, tu cerita lain. Ni dah tangan tu kata duk pi tarik, duk pi hentak, duk pi ni, itu yang Nabi larang kan. Jadi cerita dia, kalau terbuat lagu tu minta ampun kepada Allah. Itu cara dia. Okey, pembahagian daging korban. Macam mana nak bagi daging korban ni? Kita rujuk balik tuan. Harus berkorban dengan seekor unta. Kalau kita nak cari unta, ambil unta. Unta tak ada ustaz tempat kami, cari lembu. Lembu jantan. Kalau ada utama, lembu jantan dulu. Lembu jantan pun tak ada, lembu betina pun boleh kan. Macam mana? 7 orang 1 ekor lembu ataupun apa tu unta tadi.
Ini daripada berdasarkan hadis Jabir. Rasulullah SAW bersabda ni, apa kami berkorban bersama Rasulullah SAW. Satu hari Jabir ni bersama Nabi berkorban di tahun Hudaybiyah. Seekor unta 7 orang, seekor lembu 7 orang. Itu kata dalil kata unta bagi 7 tumpuk, lembu bagi 7 tumpuk. Tapi kalau kambing tak bagi 7 tumpuk, setumpuk tu je. Seekor kambing itulah korban kita. Ada kambing kecil tu kan, bagi 7 tumpuk jenuh tu kan. Ini cerita dia. Ni dalil kata unta 7 orang, lembu 7 orang. Cuma kalau tuan-tuan rajin baca dalam kitab-kitab, ada jumpa nanti Nabi semua buat korban satu unta 10 orang pun ada. Unta ni besar, dia boleh pergi sampai ke 10 tumpuk tuan, ataupun 7 atau 10. Tapi yang glamour tu yang kita faham 7. Tapi lembu tak boleh pergi ke 10 tumpuk, dia 7 saja. Itu dalil yang ada kan. Faham tak? Kau dengar nanti unta bukan 10 ke? Memang ada dalil 10. Tapi secara umumnya unta 7. Tapi kalau lembu 7 saja maksimum untuk bagi untuk tumpuk ni. Itu yang pertama, hadis Muslim. Daging korban untuk siapa? Siapa kita nak bagi korban ni? Kepada siapa nak bagi daging korban? Kepada siapa daging kurban diberikan? Bagi mereka yang berkurban, disunnahkan untuk memakan sebagian dari daging hewan yang dia kurbankan. Kalau kita sembelih korban, sunnahnya kita ambil sikit daging itu kita makan. Tuan punya yang buat korban, penama tu makan tuan. Ustaz tak payah makan, tak lalu Ustaz. Memang daripada dulu lagi tak makan daging lembu ni. Dia makan daging ayam je. Tu cerita legit ke apa ke, cerita lain. Kalau kita mampu tuan, ambillah sikit rasa daging korban yang kita buat tuan. Kemudian sebagiannya lagi dia infakkan kepada fakir miskin dan dihadiahkan untuk kerabat, tetangga maupun sahabat. Dalil pertama ni Nabi habaq, pertama ambil sebahagian makan, sebahagian lain bagi pada orang susah, fakir miskin, anak yatim sebagainya. Sebahagian lain kaum kerabat, hadiah. Jiran kita walaupun senang sebagainya, kita bagi. Sebab apa? Dia ada hikmah tuan. Aku ni rumah kedai ada 3 pintu, lepas tu ladang harum manis ada 10 relung, lepas tu bagi macam-macam lah. Harta banyak ni, dusun sampai 3-4 hektar ke apa ke. Takkan aku tak buat korban? Jiran aku tepi rumah aku ni, keluarga ramai tapi buat juga korban. Aku malu Allah. Nampak tuan? Rugi tuan. Kalau tuan, kita buat korban. Sebab tu korban ni kita boleh bagi kat jiran kita. Walaupun dia senang, dia kan ada susah apa pun, kita bagi juga. Tanda ingatan, tanda kita hadiah ingat kat dia. Sebab tu tak ada 3 pecahan tadi. Kita boleh makan, bagi sebahagian pada orang susah, sebahagian lagi kepada orang yang kita tak susah pun kita bagi juga kan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka makanlah sebagian darinya dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan oleh orang-orang yang sengsara lagi fakir. Okey, Al-Hajj ayat 28. Dalam ayat ini sebut lagi, sebahagian makan untuk kita, sebahagian bagi pada orang yang meminta-minta, orang susah lah, dan orang yang tidak meminta-minta, orang senang pun kita bagi juga. Jadi 1 tumpuk tu boleh pecah dalam 3 bahagian. Dianjurkan untuk membagi kurban menjadi 3. Sepertiga untuk keluarga, sepertiga untuk tetangga yang fakir, dan sepertiga sebagai hadiah. Nampak? Dia kata dalil tu bagi 3 bahagian. Sebab ada dalil Nabi sebut. 1 untuk keluarga makan, 1 untuk tetangga orang senang sebagainya, ataupun orang susah, ataupun hadiah. Itu cara dia. Nak bagi semua untuk orang susah pun boleh, tak ada masalah. Orang fakir miskin ke, rumah anak yatim ke, nak bagi seekor pun tak ada masalah sebenarnya. Cuma kalau kita pecah-pecah, ni antara dalil yang ada. Hal ini berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu yang menjelaskan bahwasanya Nabi SAW memberi makan keluarga beliau sepertiga, memberi sepertiga kepada tetangganya yang miskin, dan menyedekahkan sepertiganya kepada orang-orang yang meminta-minta. Nampak? Dalil banyak tuan. Satu-satu Allah beritahu dalam Al-Quran, bagi 3 jenis, 3 bahagian. Nabi pun berindang lagi, ada yang boleh bagi hadiah, ada yang bagi yang susah, ada yang bagi sebagainya. Jadi semua tuan-tuan dihimpun-himpun. Kita tuan boleh senangnya buat ibadah ni bagi macam mana yang Nabi ajak kita. Al-Hujjah.com.
Okey, itu tentang daging korban. Siapa tuan-tuan? Kita boleh makan, jiran kita pun boleh. Dan orang susah pun, ya. Itu yang kita boleh buat. Okey, tidak memberikan daging korban sebagai upah. Tak boleh kita bagi daging korban tu upah pula. Tadi Nabi suruh bagi hadiah. Tapi kalau upah tak boleh tuan. Apa dalilnya? Nabi SAW pernah menyuruhku untuk menyempurnakan seekor unta milik baginda. Satu hari ni menantu Nabi. Cerita dalam dalil lain sebut Ali bin Abi Talib. Dia kata apa? Dia bagi suruh dia urus. Kemudian dia pun sembelih unta tadi, kemudian menyembelihkan daging, kulit, pelindung, tempat duduk sebagainya tu. Dan aku tidak memberi apa-apa pun kepada tukang sembelih dari haiwan korban tersebut. Dan dia menyatakan kami memberinya dengan harta kami sendiri. Sebetulnya daging korban tak boleh kita bagi upah. Upah macam mana? Kita sembelih lembu tadi, ada orang tolong sembelih, ada orang tolong lapar sebagainya. Lah kali kita nak balik nanti, nah ambil sekilo daging ni, habuan hang aku bagi upah ke hang lah, hang terus sembelih tadi. Lagu tu boleh tak? Tak boleh bagi sebagai upah. Daging tadi kita boleh bagi kat dia. Nah, aku bagi kat hang hadiah kat hang. Nah, aku bagi sedekah kat hang. Itu boleh. Ni hang tolong buat apa tu, potong tulang-tulang ni. Nah, aku bagi kat hang 1,5 kilo. Habuan upah. Tak boleh nama upah. Kambing juga, apa daging juga, tapi niat kita tu. Kita bagi kat semua orang. Dia bukan kata, ni aku bagi hang tanduk ni, kepala ni, hang dah tolong kami semua ni, nah upah kat hang. Tak boleh, kan haram kan. Cerita dia apa? Kalau nak bagi kepala tadi, ni aku bagi kat hang, hadiah kat hang tolong kami. Itu kan. Di atas mulut, di atas niat kita. Kulli amalu biniat. Bagi juga atas dasar upah ke, atas dasar macam mana, hadiah ke, sedekah ke, itu beza dia. Sebab tu tuan-tuan, Ali kata apa? Kami beri dia harta lain. Kalau lagu tu hang dah tolong kami, nak ambil duit, upah sembelih, ni upah lapar, duit lain pula, clear kan. So tuan-tuan perasan, lembu kita berapa? Sekok tumpuk ni 750. Hasilnya 700 saja. 50 tu pengurusan. Itu yang tadi ni, pengurusan, tukang lapar, tukang sembelih, ni tolong ada mesin yang potong-potong tulang-tulang pula, dia pun tolong buat. Ni pula plastik, ni pula ayam kopi ke apa kenduri, ni pula apa, pengurusan dia bagi. RM50 ni contoh. Itu boleh tak? Ya, itu boleh, duit lain. Yang lembu tadi 700, lembu saja, tak kacau pun. Tu kita faham beza dia. Sekali tengok macam mudah saja. Kita kena tengok, kena teliti betul benda ni. Sebab apa? Dia ada kait dengan larangan yang Nabi sebut tadi. Kalau kita bagi daging korban tadi sebagai upah, tak boleh, haram. Bagi sebagai hadiah ataupun sedekah, ya dibolehkan kan. Hadis riwayat Muslim. Okey, last sekali tuan. Satu sembelihan untuk semua keluarga. Macam mana tuan-tuan? Hujan betul kan? Seekor binatang korban, sama ada kambing atau lembu, boleh dikongsikan pahalanya untuk dirinya, untuk orang-orang yang dalam tanggungannya, dan untuk semua ahli keluarganya, walaupun hanya berkorban dengan seekor kambing. Kerana seorang ketua keluarga mewakili seluruh keluarganya bila dia berkorban. Cerita dia tuan-tuan, ni dalil dia. Berkata Attar bin Yasar, aku bertanya kepada Abu Ayyub Al-Ansari, bagaimana sifat sembelihan di masa Rasulullah? Beliau menjawab, jika seseorang berkorban seekor kambing, maka dia dan semua keluarganya, maka untuk dia dan semua keluarganya. Kalau dia sembelih seekor kambing, pahala korban tadi untuk dia dan satu keluarga dia. Dia siapa dia? Isteri dia, anak orang, ada 7 orang. 7 anak tambah dengan dia dengan isteri dia, 9 orang. Seekor kambing dapat 9 pahala, semua orang dapat. Tapi itu untuk kambing. Kalau untuk lembu, kebau tadi ataupun unta tadi, dia by tumpuk. Setumpuk nama apa? Ni anak, ni ayah, ni mak. Dia lain kan. Itu beza dia. Kalau kambing, dia cater satu keluarga. Saya tanya kalau boleh tuan, cari kambing. Buat kambing, cater keluarga kita. Ada duit lagi, buat pula tumpuk-tumpuk. Kalau nak ada duit banyak lagi, ambil sekok kambing lembu terus. Buat tuan. Itu pulang lah. Itu dia punya dalil-dalil yang ada tuan. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, Malik dan Al-Bahaqi dalam sanadnya yang hasan tuan. Namun tidak ada larangan jika individu dalam satu keluarga berkorban seekor kambing setiap seorang. Kalau dia mampu pula,
ayah buat sekong, main anak dia sekong pula, menantu balik ke Johor sekong lagi, 5 ekor kambing. Buatlah terpulang tuan-tuan. Ni keluarga ayah dia, yang ni dia dengan anak-anak dia, ni cucu cicit dia sebagainya. Itu tuan. Wallahu a'lam. Kita sembunyi dengan ni tuan, kita nak tanya apa-apa berkaitan dengan tajuk korban, nak banyak balik ke, kita buatlah setiap tahun, semua nak ulang kaji. Jadi kata nak apa, sembunyi dengan ni. Ada tuan nak tanya apa kan tentang korban ni? Ya, siap. Ya, ya. Sekali lagi yang ujung, tak dengar ujung. Dalam keluarga tu semua tu, okey. Kalau kambing tu kata ayah dia buat, dia dapat anak dia, isteri dia, satu keluarga tu. Bahkan kata dalam dalil tadi, Allah mungkin cucu cicit dia pun yang ada pun termasuk dalam ketua keluarga tu buat. Ya. Okey. Hukum tu hanya cukup untuk ayah dia saja, si penama tu saja. Sebab tadi sahibul korban, dapat nama dia ayah dia. Riwayat tahu yang dia tak buat, anak dia yang buat. Jadi ayah dia tak payah kena pada buku tadi, anak dia. Itulah dia punya rincian-rincian dia yang ada. Allah Alam kan. Sebab ni di luar. Yang tadi yang ada tadi, itu yang kita faham kan. Ada tanya? Tak ada noh. Saya rasa setakat untuk ini, insyaAllah kita jumpa pula pada minggu depan. Dan mudah-mudahan Allah terimalah amalan kita pada ibadah kali ini. Dan taqabbalallahu minna minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.